lupa nak tekan record lagi, orang lain tak boleh masuk lagi. Dia tak boleh nak tengok pula video nanti. Lupa. Baru boleh tekan record. Ni kali ingatkan saya. Sorry lah. Tadi yang video ni tadi kami hanya sembang-sembang je tentang pembukaan sekolah yang tak tahu bila. Okey. Awak boleh tanya kawan awak lah apa yang saya duk beletak tadi. Okey. Hari ni, today kita nak belajar 3 perkara. Selagi tak habis, lagi tu tak habis lah kelas kita. Sebab saya boleh lanjut sikit kelas saya. Saya dengan awak, saya boleh panjang sikit hari ni. Tidak ada masalah. Kita nak belajar 3 perkara. Pertama, kita nak settlekan latihan kita yang 2 minggu lepas. Second, kita nak belajar grammar law number 3. Grammar law number 3, bahagian yang kedua. Hari itu kita belajar bahagian yang pertama. Kalau awak masih ingat lah, saya akan ulang. Dan yang ketiga, kita nak buat latihan tentang grammar law number 3. Kita nak buat latihan. Okay, so kita boleh mula. Okay, so I will share my screen. Nak share screen. Okay. Okay, ni latihan kita yang pertama. Semua dah ada kan? Yang mana yang print hari tu. Ini kan latihan dia kan? Betul tak? Betul. Okay. Betul. Betul. Untuk jawab benda ini, kita perlu tahu kita perlu tahu orang kata apa? Grammar law number 3. Okay, grammar law number 3. Okay, grammar law number 3. Ayo. Okay, grammar law number 3. Grammar law number 3 mengatakan, grammar law number 3 ni kita panggil dalam bahasa Inggerisnya, istilahnya kita panggil present continuous tense. Okay, kalau saya ajak kat awak hari tu kan, kalau awak masih ingat bahasa Inggeris ni dia ada time, dia ada timeline dia. Saya ulang balik lah sebelum kita bincang. Dia ada timeline dia, dia ada masa dia. Okay, dia ada sekarang ni macam ni now, which is kita panggil present tense. Dan dia ada di sini, kita ada past tense. Dan kita ada future tense. Grammar law number 3 ni, dia berada di mana? Dia berada di sini tau. Dekat sini. Dia dekat sini. Kita panggil dia present continuous tense. Dia kat sini. Dia kat sini. Ni grammar law number 3. Ataupun kita panggil past continuous tense ataupun present continuous tense. Dia berada di tengah-tengah. Kenapa dia berada di tengah-tengah? Maksudnya dia berlaku pada saat itu. Yang awak kena faham, grammar law number 3 ni, Allah. Okay, grammar law number 3 ni is about ing. Ing ni ialah bila kita sebut tentang ing, dia bermaksud dia mengenai benda yang berlaku pada saat itu. Kalau kita tengah cerita kan, kita cerita yesterday my father was driving. Maksudnya kemarin, pada saat kita tengah cerita kemarin tu, my father tu tengah drive pada saat itu. Sebab tu dia boleh guna ing walaupun dia past tense. Okay kan? Walaupun dia past tense. Yang ni kita keep in view sat. Okay, kita keep in view sat. Sagi nanti bila kita dah masuk bahagian past tense, saya akan masuk balik grammar law number 3 tentang ni. Sekarang kita nak tengok tentang ni saja. Okay, tentang ni saja. Present continuous tense. Dia beza, saya kata he reads the book
dengan number 2 he is reading the book. He reads the book dengan he is reading the book, benda tu, ayat tu berbeza. Walaupun kedua-dua ini kita panggil present tense. Yang atas ni kita panggil present tense, nombor 1, nombor 2 present continuous tense. Dia bermaksud benda tu dia bukan past tense, dia berlaku pada saat inilah, present tense. Kalau saya boleh conteng kan, saya boleh conteng. Ayat ni nombor 1. Ni nombor 3. Ni nombor 2 ni. Dia berlaku di sini. Di sini. Kalau awak nak tengok time dia lah. Ni nombor 1 dia berlaku dekat sini. He reads the book. Nombor 2 tu dia berlaku di sini. He is reading the book. Dia tengah berlaku saat tu juga. Pada saat tu juga dia berlaku. Saat kita tengah bercakap ni dia berlaku. Itu menunjukkan bahawa perbezaan one dengan number 2. Okey. Bila kita cakap tentang ing, dia ada dua bahagian. Okey. Bila kita tengok grammar law number 3 ni, dia ada bahagian A dengan bahagian B. Kita dah tengok bahagian A, iaitu bahagian A ialah apabila is. Siapa masih ingat? Is, are lagi? Siapa masih ingat? Lupa dah. Baru seminggu cuti. Grammar law number 3. Is, are, M. was, were, am. Apabila berjumpa dengan apa? Is, are, was, were, am bila berjumpa dengan apa? Siapa boleh bagi tahu saya? Come on. Tahun 4. Berjumpa dengan perkataan apa? Kita nak tambah ing ni. Verb. ing. Verb. Yes, apabila dia berjumpa dengan verb, kita wajib tambah ing di belakang dia. Ini A. Okay. Macam mana kita nak tengok dia ni is ke, are ke, was ke, were ke, am? Kita balik kepada kumpulan sahih kita. She, Ali, he, it. We, Ali, Abu, they, you, I. Kumpulan sahih kita singular, yang ni plural. She kita tambah S, yang ni kita tolak S. Yang ni kita guna is, yang ni kita guna are. Betul? Yang ni kita guna was. Yang ni kita guna were. I kita pakai am. Special case kat dia. Benda-benda macam ni awak kena selalu tulis. Bila tulis awak akan faham lah. Kenapa dan kenapa dan kenapa. Okay? Okay. Kita tengok. Okay. Kita tengok yang pertama. Soalan pertama. Saya ambil yang ni dulu. Yang pertama. They. They ni. Sebesarkan. Okay. They ni pronoun. Dia berjumpa pula dengan verb. Okay. Dia adalah satu verb. Awak boleh faham tak? Kan? Tapi kita nak tambah ing ni. Kita nak tambah ing dekat verb ni. Kita nak tambah ing. Kita nak jadikan dia sebagai play. Okay. Tapi nak guna ing, kalau ikut grammar law kita tadi, okay, grammar law kita tadi, nak guna ing, okay, bila kita nak guna ing, nak guna ing ni, dia mesti ada is, are, was, were, am. Mesti ada is, are, was, were, am. Kalau kita guna 3A, undang-undang 3A, okay, 3A, nak guna ing mesti ada is, are, was, were, am.
Okay, so kalau they ni, Oh. kita nak guna apa? Playing. Kenapa kita guna are? Sebab Sebab apa they are? sebab dia kumpulan wati. Siapa kumpulan wati? They. Ha? Mereka. They, mereka. Yes. Sebab they ni dia kumpulan wati. Nampak tak they ni? Kan? Ni they ni. They. Kalau they pakai apa? Pakai are. Sebab tu penting kita tahu benda ni. Okay? Dia ada sistem dia. Awak kena orang kata apa? Kena alert lah dengan benda ni. Kena pandai lah. Kena selalu tengok lah. Kalau rajin suruh mak dengan ayah awak pergi beli buku apa-apa bahasa Inggeris kat luar tu. Kalau ada latihan tentang dia tulis present continuous tense, awak tengok boleh jawab dengan apa yang saya ajak ni. Awak kena rajin buat latihan, awak akan pandai lah. Awak malas buat latihan, awak tak berapa pandai lah. Dia macam tu. Dia dalam subjek ni, dia dalam belajar ni, awak akan practice make perfect. Tu je. Okay. Practice make perfect. Okay. Next. He. He apa? Ni pronoun ni. Is. Ni pronoun. Pronoun bertemu dengan verb. Apa dia? Is. Kita nak guna singing. Is. Is. Okay. He is singing. Okay. Kenapa he is? Kenapa tak guna he are? Sahi. Siapa Sahi? He. Okay, very good. He kumpulan Sahi. Kalau she? She apa jawapan dia? Sahi. Is. She Sahi. So, Sir, is ke are? suara Yes. tak jelas lah. Suara saya tak jelas. Ha. Orang lain dengar jelas tak? Jelas. Siapa yang tak jelas, cuba tekan raise hand. Jelas. Mungkin internet awak kot. Awak pakai apa? Unify ke kat rumah? Kau pakai mobile data je? Cuba suruh mak awak tengok internet awak. Kalau phone tu cuba restart phone tengok. Kalau internet router tu restart router nanti masuk balik. Okay? Internet awak kot. Sebab orang lain semua jelas. Sebab saya tengok internet saya okey je ni. Tak ada masalah macam hari tu. Hari tu teruk sangat. Hari tu yang kita terpaksa batal kelas tu kan. Teruk sangat. Okay. So she kumpulan apa? Sahi. Sahi. So nak guna is ke are? Is. Okay. Is Reading. reading. Okay, next. Tom. Is jumping. Is jumping. My mom. Is making. Is making. Okay, very good. Martin. Is playing. Okay, is playing. The chef. Is cooking. Is cooking. They. Riding bike. They are apa? Riding a bike. Riding a bike. Okay, awak tulis lah penuh. Saya tak cukup. The bird. Is flying. Is flying. We. Are making. Are making.
Okey, bagus, pandai. Seharap jelas lah. Siapa yang tak jelas kenapa dia is, kenapa dia are? Siapa yang tak jelas dia kenapa dia is, kenapa dia are? Ada tak? Siapa-siapa yang masih lagi tak faham kenapa dia boleh jadi is, kenapa dia boleh jadi are? Okey, macam biasa, kalau awak ada pen merah, awak tanda dekat number tu. Kan? Sebab saya tak ada kat rumah awak, takkan saya nak pergi rumah seorang-seorang kan. Awak ambil pen merah, awak tanda kat number tu. Kalau tak ada pen merah, awak boleh pakai pen warna lain pun tak apa, pensel merah pun tak apa, tanda kat number. Macam biasalah. Benda tu saya tak payah nak ulang lah. Okay? Awak tanda, maksudnya kita dah semak. Okay, kita dah semak dah. Kalau salah, awak pangkar je. Ni kalau betul awak tanda macam tu lah. Allah. Hilang dah pula. Tak apalah. Kalau betul awak tanda macam tu lah. Kalau betul. Okey. Kalau betul lah. Kalau salah awak pangkahkan dia. Awak tulis lah jawapan kat mana-mana. Kalau awak print lah. Kalau awak print. Okey. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Okay. Tok, patah boleh juga. Patah boleh juga. Okay, she is Dancing. dancing. How do you spell dancing? DANSING. Dancing. Okay, very good. Kate is? Drinking. How do you spell drinking? DRINKING. Very good. Dreaming. I am? Dreaming. Dreaming. She is? Thinking. Thinking. Kalau betul tanda, tanda red kalau salah pangkah aja. Okey. Kemudian tulis jawapannya betul. Number 5. He is? Hopping. Spell? HOPING. Hopping. Mana yang salah? He is? Jumping. Jumping. I am? Listening. Listening. N is? Looking. The player is? Running. Running. She is? Singing. Okay, singing. Okay. Semua dapat jawapan Dapat. Okay. Dah. Saya rasa yang ni mudah awak pandai. Okay. Kita tengok yang ni pula. My brother Is repairing. repairing. Very good. Kiri and Halim Are are picking. Very good. Dah mula faham. I? Am selling. Okay. Am selling. I tak boleh guna Dia mesti guna M. Dia sebab dia special. My brother Is throwing. is throwing. Alright. Mr. Chan Are telling. or Mr. Chan or Is
Siapa jawab A tadi? Kenapa Mr. Chan ni singular ke plural? Sahih atau Wati? Sahih, seorang je. Mr. Chan bukannya Mr. N Chan. Mr. Chan adalah seorang, nama dia Encik Chan. Dia is selling. Okay. The boys Listening. are listening. Raju and I Surfing. are surfing. I And printing. am printing. Okay, I am printing my essay on ways to prevent land pollution tonight. Okay, so itulah jawapan kepada latihan yang kita berikan. Dan awak pastikan awak dah pandai untuk orang kata apa? Menyemak dan menggunakan grammar law kita. Okay, grammar law kita. Baik. So nak masuk kepada excuse me, sorry. Okay, sorry ya. Batuk sikit so tak sihat dah. Okay, ini grammar law nombor 3A. Saya pernah bagi tahu grammar law nombor 3 ni dia ada dua bahagian, iaitu 3A yang tadilah yang kita buat latihan. Sekarang ni kita pergi masuk tentang 3B. Okey. Seterang dulu, kemudian habis ni kita akan mula buat latihan lah. Kemudian latihan pun saya akan terang macam mana nak buat latihan lepas ni. Okey. Saya dah pernah terang lah dulu sekali, terang nak buat latihan tu nanti saya terang sekali lagi. Okey. 3B. 3B is about apabila one verb, awak nak faham lah, untuk mudah awak faham, one verb bertemu dengan another verb, verb yang kedua ni awak tambah dia ing. Apabila awak jumpa satu ayat yang dia ada pronoun, contohlah dia ada pronoun, lepas tu dia verb, lepas tu dia bertemu lagi verb, lepas tu baru dia bertemu dengan noun. Ayat dia macam ni. Selalu kita buat ayat pronoun bertemu dengan verb, bertemu dengan noun. Ni lah latihan yang kita selalu duk buat. Yang saya akan suruh awak buat lepas ni. Pronoun, satu verb, satu noun. Ni lah yang latihan yang kita selalu buat. Kita panggil simple sentences. Tapi kadang-kadang kita akan jumpa satu ayat yang begini. Pronoun bertemu dengan verb, bertemu dengan lagi satu verb. Lepas tu baru dia ada noun. Dia ada dua verb dalam ayat tersebut. Sebagai contoh. Okey, nombor 1. Okey, kita nak buat ni ya. Kita nak buat yang ni. Kita nak buat yang A ni. Yang ni B. Okey, kita nak buat yang A ni. Okey. Cuba bagi dekat satu pronoun dekat Choose one pronoun. Choose one pronoun please. Somebody. Ali. Ali. Oh, Ali. Awak suka lah nama Ali. Siapa lah Ali? Okey. Ali. Satu verb. Bagi kat saya satu verb. Swim. Ha? Swim. Berenang. Saya tak jelas. Sekali lagi. Swim. Berenang. Okey. Swim. Okay. At the pool. Contoh. Ini ayat yang kita buat B ni ya. Ini yang B ya. Sebab apa? Dia ada pronoun, dia ada verb, dia ada noun. Boleh faham ah? Boleh faham ah? Ini ayat yang B. Ini ayat yang B. So kita cek ah. Ini pronoun bertemu dengan verb, undang-undang nombor 2, Ali kumpulan sahih, swim kena tambah S. Macam tu lah, kita kena semak dah. Boleh faham ah? Ha? Okay, noun. Noun ni singular. Ada kawan tak? Ada. The.
Okay, so rules number 1 pun settle, rules number 2 pun settle. Okay, so ni jawapannya lah. Ayat yang betul ya. Ali swims at the pool. Tapi macam mana kita nak buat ayat yang sini? Macam mana kita nak letak verb dengan verb bersebelahan? Siapa boleh bantu sir? Macam mana saya nak buat ayat nombor 2, Ali, tempat kosong, lepas tu saya nak guna swim. Swims ni, ni sesalin balik lah. At the pool. Saya nak guna ayat nombor 2 ni. Sini ada verb, sini ada verb. Apa verb yang sesuai saya letak kat sini? Is. Is bukan verb. Apa maksud verb? Kata kerja. Kata kerja, very good. Contoh verb yang kita sesuai letak dekat verb yang tempat kosong tu. Contoh sebagi ya. Love. Love is a verb. Dia satu perbuatan. Betul tak? Kan? Dia satu perbuatan. Mencintai sesuatu perkara ini, sesuatu benda itu ialah satu perbuatan. So love is a verb. Okay. Ladies and gentlemen. Bila dalam keadaan begini, pronoun bertemu dengan verbs, ini undang-undang ke berapa ni? Ya, mau ikat banyak. Rules number 2. Ya. Ali kumpulan apa? Sahih. Sahih. So loves kena ada S. Sahih. Boleh ya? Boleh faham? Kemudian kita move. Verb bertemu dengan verb. Undang-undang ke berapa? Undang-undang nombor 3. So swim ni kena jadi apa? Swimming. Jadi swimming. Kena tambah ing sebab verb bertemu dengan verb. At the pool. Macam tu. Jelas? Jelas? Jelas. Okey. Lepas daripada ni, kita akan banyak buat latihan yang ni ya. Kita akan banyak buat latihan yang begini. Pronoun, verb dengan noun ni. Memang lepas ni memang saya akan bagi banyak Saya minta maaf, saya bagi tahu awal, saya akan bagi banyak latihan yang sebegini. Simple sentences ni. Saya akan bagi banyak kepada awak. Okey. This is cara untuk awak pandai. Kemudian kita akan bincang satu persatu macam ni ya. Macam seduk contoh-contoh ni, yang ni saya akan cerita kat awak satu-satu berdasarkan jawapan awak. Okey. Kita ambil contoh yang seterusnya. My mother. Allah mother, bozalah eja. Like reading the book. So this is pronoun bertemu dengan verb, rules number 2. Kita dah tahu pronoun bertemu dengan verb. My mother kumpulan sahih, my mother singular, likes kena tambah S. Verb bertemu pula dengan another verb, kita tahu undang-undang yang ketiga. Nampak tak? So benda yang berlaku dengan pen warna kuning ni perlu berlaku dalam kepala otak awak sebenarnya. Verb bertemu dengan verb, likes bertemu dengan verb, belakang dia kena tambah ing, reading. Kemudian ini noun, undang-undang yang pertama, noun ni singular, kena kawan dengan singular. Okey, settle.
Oh, macam ni ya. Awak semak jawapan awak. Ini beginilah kita nak semak grammar kita betul tak betul. Setiap perkara yang berlaku dengan pen warna kuning ni, ia berlaku di dalam kepala otak awak. Okey. So saya tak mau buang masa. Masa pun tak banyak dah. Kita nak buat straight terus kepada latihan. Okey, sekejap awak salin lah benda ni ya. Awak salin benda ni. Awak tulis lah. Yang ni. Saya tanda dengan warna merah ni. Ya, awak tengok balik lah video saya. Okey, verb bertemu dengan verb. Okey, yang ni masukkan 3B. Okey. Okey. So, kita nak buat latihan straight away, buat latihan lah. Okey. Okey, latihan. Exercises number 1. Okey, saya cerita dulu tentang latihan. Ni saya cerita. Lepas daripada ni latihan kita semua benda yang sama. Kita nak buat simple sentences. Okay, simple sentences. Apa itu simple sentences? Simple sentences tu mesti ada satu pronoun bertemu dengan satu verb, bertemu dengan satu noun. Ayat ni je yang saya mau. Saya tak mau ayat yang macam lain. Saya nak awak berbual satu pronoun, satu verb, satu noun. Contohnya, contoh nombor 1. Saya bagi perkataan awak kat awak gunung. Gunung dalam bahasa Inggeris kita panggil apa? Hill. Ha? Hill. Saya tak dengar, Mountain. Mountain. Tak mau. Gunung kita dengan gunung-gunung. Kita ambil yang mudah dulu. Sebab saya nak bagi contoh sebagai mudah dulu. Kereta. Sebagai yang mudah dulu. Kereta. Apa dia? Car. Awak pun tulis lah. Car. Car ni singular pula. Verb ke noun? Cars. Noun. Noun. Okey, dia adalah noun. Okay. So awak kena tahu dia adalah noun. Yang saya bagi car ni ialah noun. Yang tidak ada apa? Pronoun dengan verb. So awak pilihlah satu ni my apa? Pronoun. Brother. Brother. Okay, my brother. My brother. Apa verb yang sesuai untuk digunakan dengan kereta? Is. It's bukan verb, cik. Riding. Drive. Ha? Drive. Drive. Driving. Okay, drive car. Car. Okay, nampak tak? Okay, ini pronoun, ini verb, ini noun. Ingat, setiap perkara yang berlaku dengan pen warna kuning berlaku di dalam kepala otak awak. Awak tak perlu tulis. Dia berlaku di dalam pemikiran awak. My brother pronoun. Betul? Betul. Betul tak betul? Betul. Drive is verb. Betul tak betul? Car noun. Betul tak betul? Betul. Betul. Okay. My brother pronoun bertemu dengan verb. Undang-undang law number 2. My brother kumpulan apa? My brother kumpulan apa? Sahih. Sahih. So nak kena buat apa dekat drive? Tambah S. Is. Tambah ing. Tambah S. Kenapa perlu tambah ing? Is. Tambah S. Ini undang-undang yang kedua. Tambah S. Tambah S kat mana? Kat drive. Kat drive. Okay, tambah S. Okay. Car. Car ni singular ke plural? Singular. Macam mana awak tahu dia singular? Tak ada S. Ada S. Okay, tak ada S. Singular. Tolong bagi kawan dekat dia satu. Singular kena ada kawan. Undang-undang yang pertama, noun, dia kata singular kena kawan dengan singular ataupun plural kawan dengan plural ataupun plural ni boleh stay alone. Sebab dia dah ada kawan.
Dia dah ada kawan dah, dia ada 2 orang dah, dia ada ramai, dia boleh stay alone. Ataupun boleh bagi lagi kawan kat dia. Tapi kalau dia singular, wajib bagi kawan dekat dia. Apa kawan dia? Kawan dia antara and ataupun The. the. 3 ni je kawan dia. Oh. Okey? Kawan dia ada 3 ni je. And ataupun the. So tolong bagi kawan kat dia. Okey. So benda ni saya tulis balik je, saya tulis balik. My brother drives a car. Ingat, benda yang berlaku dengan pen warna kuning ni, dia berlaku di dalam pemikiran awak, otak awak. Okey? Dalam otak awak. Dia tidak berlaku di atas buku, awak tidak perlu tulis. Dia berlaku di atas dalam kepala otak awak je. Awak kena fikir. Oh, my brother pronoun bertemu dengan verb drives. Sekarang dia undang-undang yang ke berapa? Undang-undang yang kedua. Awak kena semak lah. Awak kena semak dia punya undang-undang dia. Okey? Boleh? Saya bagi contoh lagi. Number 2. Contoh saya bagi apple. Okey, apple. Apple ni pertama sekali tanya diri awak, apple ni verb ke noun? Noun. Noun. Dia noun. Ingat? Dia berlaku dengan pen warna kuning. Dia berlaku dalam kepala otak awak. Awak tanya diri awak, awak jawab. Okey. Simple sentences, ayat dia mesti ada satu pronoun, satu verb, satu noun. Okey. Ni. Simple sentences, saya tulis kat sini balik. Mesti ada satu pronoun, satu verb, satu noun. Noun dah ada. Sekarang kita kena cari pronoun dengan verb je. Okey. Tolong bagi saya satu pronoun. He. Okey. Halim. Okey, he. Apa verb yang sesuai dengan apple? Eat. Ha? Eat. Eat. Apple. Siap. Belum. Benda ni dah siap. Pronoun, verb dengan noun. Ayat awak dah hampir betul. Tapi masih lagi mengalami kesalahan grammar. Okey, sekarang kita check grammar. Pronoun bertemu dengan verb. Undang-undang ke berapa? Kedua. He, kumpulan apa? Kumpulan sahih. Ha? Sahih. Kau nak kena buat apa? Tambah Tambah S. Tambah S. Kat it. Dekat it. Okey. Apple, singular atau plural? Singular. Undang-undang pertama ni, singular. Bagi kawan dekat dia. N. Okey. So kalau saya tulis balik, dia mesti he eats an Apple. apple. Boleh faham tak? Boleh. Boleh faham tak? Boleh. Okey. So, untuk latihan dan kerja rumah hari ini, awak buat macam ni ya? Macam ni ya, boleh ya? Number 1 dengan number 2. Boleh buat tak? Boleh. Ni, yang pen warna kuning, awak tak perlulah awak tulis dalam buku tu. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Okey. Dia berlaku dalam otak tau, dalam pemikiran awak. Okey. So latihan kita number 3. Awak buat latihan tentang bantal. Awak cari ya, masuk dia dalam bahasa Inggeris dia apa? Boleh? Sekejap awak tengok balik video ni bila saya update macam mana nak buat, awak tengok balik. Okey. Number 4.
Yelah kat sini dulu. Number 4. Katil. Saya ambil yang dalam bilik awak tu. Number 5. Kerusi. Number 6. Meja. Number 7. Buku. Number 8. Almari. Number 9. Langsir. Number 10. TV. TV. Apa? TV. 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 Okey, TV pun boleh bubuh TV. TV dalam bahasa Melayu macam mana eja dia? Television. Television. Tapi kalau saya tulis dalam bahasa Inggeris awak tak kena cari pula. Awak pandai-pandai cari lah. Dalam bahasa Inggeris. Saya nak tulis dalam bahasa Melayu. Tujuan saya tulis dalam bahasa Melayu supaya awak buka kamus, awak cari apa maksud TV tersebut, kerusi tersebut, katil tersebut dalam bahasa Inggeris. Saya nak suruh awak buka kamus. Okey, nombor 11. Kipas. Nombor 12. Okey, nombor 12 saya tulis tidur. Nombor 13 saya tulis tidur ni dia ada dua tau. Tidur dengan tidur sekejap. Tidur sekejap. Dalam bahasa Melayu Inggeris dia ada dua. Dua-dua perkataan yang berbeza. Satu perkataan ni bermula dengan huruf S, satu perkataan lagi bermula dengan huruf N. Awak pandai-pandai cari. Kan? Nanti kita bincang. Okey, dia mesti satu mula dengan huruf S, dia tidur lama. Macam-macam dia tidur waktu malam. Kalau dia tidur petang-petang, tidur saat 30 minit, 10 minit, 15 minit, kita panggil tidur dia. Tidur juga, tapi dia panggil dengan huruf N dalam bahasa Inggeris dia. Awak cari apa dia? Number 14. Berdengkur. Berdengkur. Apa dia berdengkur ni dalam bahasa Inggeris? Awak tolong cari. Tolong cari dan buat ayat lah. Okay? Buat ayat. Kita akan bincang next week. And number 15. And the last one, saya bagi apa aja sesuai. Okey, mengemas. Dia kemas bilik dia. Contoh. Okey, 15. 15 perkataan, awak tolong cari apa perkataan bantal dalam bahasa Inggeris, kemudian awak buat ayat yang ini. Awak buat ayat yang sebegini. Okey. Next week kita akan bincang satu persatu. Okey. Next week saya nak tengok bukan saya yang tulis jawapan, awak yang tulis jawapan. Awak type ke, awak tunjuk kat buka kamera, tunjuk kat saya ke jawapan awak dan sebagainya. Kita bincang kenapa dia betul, kenapa dia salah. Okey. Kalau awak tak jumpa saya, awak tak rujuk saya, memang tidak akan pandai. Okey, dapat tak? Jelas tak? Jelas. Yes. Cukup tak 15?
Jelas. Cukup. Kau nak suruh saya tambah sikit lagi? Tak mau. 15. Oh, kita nak jumpa minggu depan. Tambah. Minggu depan lambat lagi. Awak bukannya nak jumpa Bali. lagi Saya balik kampung. Awak nak sambut di Bali ke? Yang nak sambut di Bali tak apalah. Kalau dia nak pergi sambut di Bali, kita nak buat macam mana kan? Dia nak raya minggu depan. Kalau yang tak sambut di Bali, kita kan 15 tak? 15 seminggu kot. Okey dah, boleh. Boleh tambah lagi kot. Boleh. Tidak. Buang-buangnya 50 boleh 50. Boleh. Boleh. Jangan banyak. Oh, lampau ni. Boleh. Tak apa. Kita buat 15 dulu. Saya nak tengok awak cakap dulu. Once awak dah cakap, nanti saya akan bagi lebih banyak. Okey? Okey. Saya akan bagi lebih banyak. Baik. Tolong buat ayat ni dalam buku mana-mana pun awak tak kisahlah. Awak salinlah nanti pandai kan. Dan saya pernah tak saya bagi tahu awak, saya pernah minta awak beli kamus. Pernah tak saya bagi tahu? Tak. Okey, saya tak pernah bagi tahu. Saya ada kamus. Saya ada kamus. Ada nak ambil kamus tu Ustaz. Saya ada 3 bahasa dalam kamus tu. Allahu Akbar. Terkantuk kepala tu. Kamus ni duduk bawah. Okey. Please keep quiet. Okey. Awak nampak dah kamus ni? Alah, tak nampak lah pula. Nanti saya ambil gambar lah. Saya ambil gambar. Kita berbual dalam mulut. Okey, macam ni. Untuk kita belajar tentang past tense, untuk kita belajar tentang grammar law number 4 dengan number 5, memerlukan kamus. Okey, sangat memerlukan kamus. Kamus ni tak mahal lah. Bagi tahu dekat mak dengan ayah awak, dia taklah mahal. Ni kamus ni lah, kamus yang saya pegang ni. Kamus yang macam ni je yang saya tahu guna. Tak apa, nanti saya akan bagi gambar dalam grup WhatsApp. Saya akan send dalam grup WhatsApp sekali dengan link video pada hari ni. Saya bagi masa kamus ni dalam berapa belah ringgit je. Kamus Oxford. Okey, dia akan ada edisi lah. Edisi kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tak ada masalah edisi yang keberapa pun tidak ada masalah. Saya tak mau kamus tu. Saya nak kamus Oxford. Dia mesti ada perkataan Oxford. Dia mesti ada kamus perkataan. Ya. Ni ke? Lah. Bukan kamus tu, cik. Pada bahasa Inggeris. Saya nak kamus macam ni. Dia ada perkataan Oxford. Saya ada. Saya ada banyak. Saya tak kisahlah dia keluaran apa, Fajar ke apa ke, tapi saya nak ada perkataan ni, Oxford, OXFORD. Okey, kenapa saya kata saya nak kamus Oxford Dwi Bahasa ni? Okey, sebabnya setiap kamus dia ada cara nak guna dia. Alright, dia ada cara nak guna dia. Dan saya hanya pandai dan saya pernah belajar hanya untuk menggunakan kamus Oxford sahaja. Kalau awak ada kamus Oxford ni, awak akan tengok nanti dia akan ada
Sir memang mengajak awak guna apa yang ada dalam Oxford ni lah. Kalau noun dia tulis N, kalau V dia tulis verb dia tulis V. Nanti awak akan tengok V, VI, VT apa semua nanti. Yang Sir guna short form tu semuanya sama dengan kamus Oxford ni. Semua sama. Sebab tu Sir suruh cari kamus Oxford juga sebab dia sama dengan apa yang Sir ajak. Semua singkatan-singkatan yang Sir guna, yang awak tengok Sir dah guna PR lah apa, semua singkatan tu semua ada dalam kamus Oxford tersebut. Sebab tu tolong cari kamus Oxford. Berapa belah ringgit sahaja. Bagi tahu dekat mak dengan ayah, tolonglah beli. Sir merayu sangat-sangat, tolonglah beli. Awak beli sekali, awak boleh guna sampai bila-bila. Sampai awak duduk universiti ni, kamus yang Sir duk pegang ni Sir beli tahun lama dah ni. Sekarang umur Sir dah 30 lebih. Sir beli zaman Sir tengah belajar umur belah-belah tahun dulu tu. Dah lama dah Sir pegang kamus ni. Sir balut dia elok-elok, Sir jaga dia elok-elok. Memang sekali je beli boleh guna lama. So tolonglah beli. Sebab nanti kita akan guna kamus ni untuk rules number 4 dengan rules number 5. Sangat memerlukan. Because kalau tak ada benda kamus ni, awak memang susah nak jawab rules number 4 and rules number 5. Okay? Okay? Kamus lain bukan tidak bagus. Bagus juga, cuma Sir tak pandai nak guna. Dan Sir lebih prefer awak beli kamus Oxford Fajar ni. Nanti saya akan ambil gambar sekali lagi, saya akan send. Edisi yang keberapa saya tak kisah. Dia ada tulis kan, tu edisi yang kelima. Saya punya yang lama ni, edisi yang kelima. Sekarang ni dia ada edisi yang ke 7, 8, 9, 10 dah yang dah latest kan. Tak kisahlah edisi keberapa pun tidak menjadi masalah. Asalkan awak beli saja. Mana-mana buku kamus dua bahasa Oxford Fajar ni. Boleh? Okay. So tolonglah bagi tahu parents awak, sangat memerlukan kamus ini. Kalau boleh belilah. Kalau boleh, kalau mampu beli berapa belah ringgit saja. Kalau tidak ada, dia agak menyusahkan kita. Okay. Okay. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Okay. So, Sir akan bagi gambar kamus dengan juga video hari ni probably petang ataupun malam nanti. Once nanti dah settle semua kerja Sir. So, yang mana yang sempat salin, awak boleh terus buat latihan. Akan bincang balik latihan ni pada minggu hadapan. Secara Google Meet juga hari Selasa. Boleh? Boleh. Okay, thank you class. Assalamualaikum. Thank you, Sir. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Bye.